Tonton kepada anda saya ucapkan untuk siaran langsung khutbah Jumaat solat Jumaat dan khutbah pada hari ini yang kami bawakan dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya untuk edisi pada hari ini 27 Mei 2022 bersamaan dengan 26 Syawal 1443 Hijri. Baiklah, hari ini saya Amir Ashraf Rosidan, pengacara anda, dan mewakili jurubahasa isyarat Muhammad Zaid Abdul Samad dan mewakili penerbit Siti Fazaliza. Terima kasih saya ucapkan di atas kesetiaan anda untuk menyaksikan siaran langsung yang kami bawakan pada hari ini. Baiklah para penonton yang dikasihi, sebagai panduan kita bersama untuk hari ini akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi Putrajaya, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 1.13 tengah hari. Dan juga untuk makluman, insya-Allah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan sama-sama ikuti khutbah yang bertajuk bukan sekadar slogan yang akan disampaikan oleh khatib yang berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, serta solat yang akan diimamkan hari ini oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Halim bin Zakaria, dan azan pada hari ini akan dilaungkan oleh muazzin yang bertugas iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Hafizi bin Ahmad. Baiklah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu taala, untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai intipati khutbah yang akan sama-sama kita ikuti pada hari ini bersama-sama saya iaitu Al-Fadhil Ustaz Abdul Halim bin Zakaria. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, sihat Azad Alhamdulillah. Baik Ustaz, untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut mengenai intipati khutbah yang akan kita perdengarkan hari ini, jadi mungkin Ustaz boleh berikan sedikit kupasan mengenai tajuk kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, terima kasih kepada Ustaz Amir. Ya. Baik, penonton yang dirahmati Allah, tajuk hari ini bukan sekadar slogan. Okey. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Jadi tajuk hari ini tajuk beramanah. Allah memberi kepercayaan, cuba beri percayaan kepada amanah ni kepada bukit, gunung semua ni, langit, bumi semua, tapi semua tak sanggup nak ambil amanah ni. Betapa beratnya amanah ni, tapi manusia yang sanggup menanggung amanah yang diberikan. Jadi itulah tajuk perbincangan khutbah pada hari ini, yang akan kita memberi setiap orang ni ada amanah, ada tanggungjawab. Seperti Nabi Rasulullah SAW bersabda, satu hadis yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ri'ayatih. Setiap orang tu adalah bertanggungjawab, dan setiap orang tu beramanah, sama ada dia bertanggungjawab berkaitan ketua jabatan, ketua imam ke, ustaz ke, setiap orang, ketua ayah ketua keluarga, ayah ke, ibu ke, jadi setiap guru ke, semua, setiap orang ada tanggungjawab dan amanah akan ditanyakan di akhirat, walaupun sedikit pun tak akan tinggal. Kerana dalam surah Al-Kahfi, apabila dibentang di akhirat nanti, ditanya tentang setiap amanah yang diberikan kepada kita, ditanya satu persatu berkaitan dengan kita, di amanah yang diberi kita. Sehingga kita akan bertanya, kita bercakap, kita akan berkata pada akhirat nanti, mali hadzal kitab, kenapa buku catatan ini la yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidak tinggal satu benda pun kecil pun dia akan dihitungkan. Lebih-lebih lagi kemudian besar amanah yang diberi sebagai ketua jabatan, guru besar, sebagai apa semua jabatan, sebagai pemimpin semua, akan ditanya la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, melainkan dihitungkan. Jadi ingat kita semua bahawa setiap amanah yang diberi kepada kita, kita bertanggungjawab, akan dipersoalkan di akhirat nanti. Itulah tajuk perbincangan hari ini. Baik, insyaAllah Ustaz. Jadi bila kita bercerita mengenai amanah dan sebagainya, mungkin untuk buat yang terakhir Ustaz, pesanan Ustaz kepada penonton yang berada di luar sana untuk sama-sama kita berpegang dan juga menjalankan amanah dan tanggungjawab itu dengan sebenar-benarnya. Ya, kesimpulan tajuk hari ini, khutbah bersama hari ini, ada antara pengisian yang kita boleh ambil intipati daripada khutbah pada hari ini. Antaranya pertamanya iaitu amanah itu merupakan sesuatu yang sangat berat. Kalau kita tak sanggup, jangan kita ambil.
sebagai pemimpin, sebagai ketua apa semua. Sehingga Gunung Ganang sendiri pun tidak sanggup untuk memikulnya. Jadi kalau kita sanggup buat sebaik-baik mungkin. Baik, keduanya intipati yang kita khutbah pada hari ini iaitu jauhilah segala perkara yang boleh mendorong kepada rasuah, iaitu salah guna kuasa dan kemungkaran lain-lainnya. Baik, yang ketiganya masyarakat perlu memberi kepercayaan sepenuhnya kepada agensi-agensi agama dalam melaksanakan tugas mereka. Sepenuhnya beri kepercayaan. Baik, dan keempatnya setiap orang yang bertanggungjawab terhadap apa-apa yang telah diamanahkan. Setiap kita diamanahkan. Dan ingatlah bahawa ia akan dipersoalkan kelak. Jadi mudah-mudahan semoga khutbah hari ini memberi peringatan kepada kita semua. Kita sedar bahawa satu masa nanti di pada mahsyar akan dihisap, akan dihitungkan, akan dipertanyakan setiap amalan kita, setiap tingkah laku kita, setiap perbelanjaan kita apa semua. Kemana kita dapat, di mana kita belanjakan semua. Jadi mudah-mudahan mengambil iktibar sesama bahawa kita ingat satu masa kita akan ada di tempat sana insya-Allah. Jadi memberi pengajaran kepada kita semua. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz di atas perkongsian kita pada hari ini. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi bersama-sama kita selepas ini untuk kita para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita akan ikuti khutbah yang kami bawakan dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin pada hari ini, iaitu bukan sekadar slogan. InsyaAllah selepas ini kita akan sama-sama alihkan perhatian buat seketika ke ruangan solat utama Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin untuk kita pendengarkan azan yang akan dilaungkan sebentar saja nanti menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, insya-Allah. Jadi para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ayuh sama-sama kita pertingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keimanan kita, dan juga di sepanjang bulan Syawal ini sama-sama kita meraihkan kesyukuran, insya-Allah. Ayuh sama-sama kita alihkan perhatian buat seketika untuk kita pendengarkan azan bagi masuk waktu solat fardu zuhur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad. Baiklah sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi azan yang telah pun dilaungkan oleh muazzin yang bertugas yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafizi bin Ahmad. Insya-Allah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar saja lagi kita akan bakal ikuti khutbah yang bertajuk bukan sekadar slogan yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Baiklah sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila berbicara mengenai tajuk khutbah yang hari ini kita akan sama-sama ikuti, iaitu berkaitan dengan amanah ataupun bukan sekadar slogan. Apabila menyebut tentang amanah, amanah adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hakikatnya, setiap manusia mempunyai amanah yang harus dipikul. Biarpun sebagai anak maupun ibu bapa, pekerja, penguat kuasa ataupun pentadbir, tidak kiralah sama ada wakil masyarakat dan sebagainya. Amanah ini harus untuk kita jaga dan dilaksanakan dengan sebaiknya, kerana ia akan memberi kesan kepada manusia dan persekitaran. Sekiranya sesuatu amanah itu dilaksanakan dengan penuh bertanggungjawab, maka manfaatnya akan dinikmati oleh masyarakat. Sebaliknya, jika sesuatu amanah itu dikhianati, pasti akan menyebabkan kerosakan yang besar kepada sesebuah masyarakat dan negara. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala melarang keras perbuatan khianat dan tidak amanah menerusi firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang diamanahkan kepada kamu sedang kamu mengetahuinya. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata mengenai jenayah rasuah merupakan suatu pengkhianatan kepada amanah dan menjadi ancaman besar kepada masyarakat dan negara. Tahun 2020 menyaksikan kedudukan Malaysia dalam indeks persepsi rasuah yang jauh kedudukan 57 berbanding kedudukan 51 pada tahun 2019. Perkara ini membawakan isyarat bahawa jenayah rasuah semakin meningkat berlaku di dalam negara. Persoalannya, mengapa masih terdapat mereka yang berani melakukan, sedangkan telah pun diancam dan juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungkanlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wa murtashi. Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Justru pelbagai faktor yang menjadi punca kepada berlakunya jenayah rasuah menurut laporan yang telah pun dikeluarkan. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayuh sama-sama kita untuk menjalankan amanah yang telah pun diberikan kepada kita dan juga jangan kita khianati. Apabila kita bercerita mengenai tajuk yang akan dikupas pada hari ini dan juga yang akan disampaikan oleh khatib, bukan sekadar slogan. Pastinya amanah itu sangat berat dan juga diberikan kepada kita. Malah kita bukan sahaja kita sebagai ketua keluarga ataupun kita sebagai seorang pekerja ataupun kita sebagai seorang pelaksana, maka amanah itu perlu dilakukan dengan penuh bersungguh-sungguh tanpa memikirkan apa saja perkara yang akan berlaku, sehingga kan kita diancam ataupun kita diberikan pilihan sama ada untuk kita memecah amanah tersebut ataupun kita boleh untuk
menodai amanah yang telah pun diberikan kepada kita. Justru muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayo sama-sama kita sebentar nanti untuk kita hayati khutbah yang akan disampaikan bertajuk bukan sekadar slogan yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad. Ayo sama-sama kita alihkan perhatian buat seketika waktu di ruangan solat utama Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan juga pada hari akhirat. Pada hari ini khutbah akan membicarakan tajuk bukan sekadar slogan. Sebelum itu, saya ingin berpesan kepada kita bersama-sama meneruskan amal ibadah dengan penuh istiqamah, berusaha untuk mengimarahkan masjid, memeliharakan hubungan silaturahim sesama muslim, serta berpegang teguh dengan prinsip-prinsip kebaikan yang diajar di dalam Islam. Sidang jamaah yang saya hormati sekalian, amanah merupakan suatu perkara asas dalam segala kehidupan, termasuklah urus tadbir secara Islam. Ia merupakan tanggungjawab yang sangat besar dan berat yang perlu digalas dan ditunaikan dengan sebaik mungkin. Beratnya amanah itu sehingga gunung ganang pun tidak sanggup untuk memikulnya. Sebagaimana firman ayat yang saya bacakan dalam muqaddimah dalam surah Al-Ahzab ayat 172, yang bermaksud sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya, maka mereka enggan memikulkannya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada persediaan kepada mereka untuk memikulnya. Pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Sebagai individu muslim, kita telah dipertanggungjawab dengan amanah yang tersendiri. Sama ada sebagai seorang suami, sama ada sebagai seorang isteri, sama ada sebagai seorang anak, sama ada sebagai ketua jabatan, sama ada sebagai pemimpin negara. Bahkan dalam perniagaan sekalipun, sama ada perniagaan besar, kecil, dan sebagai penjajah dan sebagainya. Jika kita menjaga dan melaksanakan amanah sebaik-baik dalam urusan perniagaan, jujur, tidak menipu dalam timbangan dan seumpamanya, insya-Allah pada hari kiamat kelak kita merupakan golongan VIP yang akan duduk sebaris dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, sebagaimana Nabi SAW bersabda, at-tajir sadduq ma'al anbiya was-siddiqin was-syuhada yaumal qiyamah atau kama qala. Pedagang-pedagang yang jujur, yang amanah, berserta bersama-sama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada kelak pada hari kiamat nanti. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Masih ingatkah lagi tentang kisah Nabi SAW menegur sahabat yang diutuskan menjadi amil untuk mengutip zakat? Dirakamkan oleh Imam Bukhari bahawa Nabi SAW mengutus seorang laki-laki daripada Bani Asad yang bernama Ibnu Al-Utabiyah sebagai pemungut zakat. Ketika kembali daripada tugasnya, yakni ketika Ibnu Al-Utabiyah kembali daripada tugasnya, dia berkata, ini untuk kamu sebagai zakat, dan ini pula bahagian untukku. Maka sabda Nabi SAW, berdiri di atas mimbar dan memuji Allah dan bersabda, cubalah jika dia duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya dan menunggu adakah akan ada yang memberikan kepadanya hadiah, dan demi zat yang jiwaku di tangannya, tidak seorang pun yang mengambil sesuatu daripada zakat ini secara tidak sah, kecuali dia akan datang pada hari kiamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak, atau lembu yang mengeboh, atau kambing yang mengebek. Daripada kisah ini, dalam konteks pemimpin dan pekerja, jelas bahawa seorang yang telah diberikan suatu amanah, maka lebih baik untuknya mengelak daripada menerima sebarang hadiah atau layanan istimewa daripada orang lain. Larangan ini bagi mengelak terdorongnya kita daripada terjerumus ke kancah rasuah berdasarkan kepada kaedah di dalam Islam, iaitu saddu zari'ah, yang bermaksud menutup pintu ke arah kerosakan. Cuba fikirkan, jika seorang itu tiada nama, tiada jawatan yang tinggi, adakah dia akan diberi hadiah atau layanan yang istimewa? Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa amanah dan berintegriti ini bukanlah suatu perkara yang ringan dan remeh. Nabi SAW pernah mengingatkan tentang kebinasaan yang timbul akibat hilangnya amanah. Hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Iza duyya'atil amanah fantazir as-sa'ah." Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Qala iza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah, atau kama qala. Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kebinasaan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah mensia-siakan amanah itu?" Baginda menjawab, "Jika satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat nanti." Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, sebagaimana amanah juga, menunaikan amanah juga, Allah Ta'ala telah menyebut dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 58, "Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli inna Allah ni'ma ya'izukum bih inna Allah kana sami'an basira." Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yakni yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan hukuman yang adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Saya sekali lagi ingin mengingatkan supaya kita melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita. Sama ada amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada amanah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada amanah sebagai pemimpin,
amanah sebagai ayah, amanah sebagai suami, amanah sebagai isteri, amanah sebagai guru dan ustazah, amanah sebagai ketua jabatan ataupun pejabat, amanah sebagai ketua organisasi persatuan, amanah sebagai imam, Bilal, ketua kampung, amanah sebagai pemimpin masyarakat, amanah sebagai anak, amanah sebagai pelajar, amanah sebagai ketua pelajar, amanah sebagai muda-mudi Islam, sehinggalah sekecil-kecil amanah sebagai tukang kebun, amanah sebagai penternak, tukang sapu dan sebagainya. Jangan sekali-kali kita khianat amanah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda bermaksud, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan kepercayaan kepadamu, dan jangan kamu mengkhianati seorang yang pernah mengkhianati kamu. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Tirmizi. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, saya ingin meninggalkan saudara-saudara sekalian dengan beberapa pesanan. Yang pertama, amanah merupakan sesuatu yang sangat berat, sehingga kan gunung ganang sendiri pun tidak sanggup untuk memikulkannya. Yang kedua, jauhilah segala perkara yang boleh mendorong kepada rasuah, salah guna kuasa dan kemungkaran. Yang ketiga, setiap orang bertanggungjawab terhadap apa yang telah diamanahkan terhadapnya, dan ingatlah bahawa ia akan dipersoalkan pada hari akhirat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Surah Al-Anfal ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedangkan kamu mengetahui salahnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Jalalata Malikana ke bawah Dulia Maha Mulia Sri Paduka Baginda Di Pertuan Agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Syah Imnurhum Sultan Haj Ahmad Syah Al-Musta'in Billah. Wa kazalika ke bawah Dulia Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tuanku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah bintul marhum Al-Mutawakkil 'ala Allah Sultan Iskandar Haj. Allahumma hafaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qadatahu wa ummalahu wa ra'ayahu minal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baladana Malaysia aminan mutmainan sakha'an rakha'a dar adlin wa imanin wa amnin wa amanin وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. Ya Allah, dengan sifatmu yang maha pemurah dan maha mendengar, Engkaulah yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kami hamba-Mu yang lemah ya Allah, merayu agar Engkau ampunkan segala dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan jauhkanlah kami dari rezeki yang haram. Cukupkanlah kami dengan kurniaan-Mu dari bergantung kepada selain-Mu. Hindarkanlah kami dari sebarang fitnah, bala bencana, wabak, penyakit, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar seperti rasuah, salah guna kuasa dan hiburan yang melalaikan. Hanya kepada-Mu ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah, satukanlah kami di atas agama-Mu dan hindarkan kami daripada perselisihan yang berpanjangan. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang istiqamah, mendirikan solat secara berjamaah serta tekun mengimarahkan masjid. Sesungguhnya hanya kepada-Mu ya Allah doa kami mohon perkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذا العتم والصلاة القائمة سيدنا محمد وسيلته والشرف ودرجة على رفيعها بعث المقام المحمود الذي وعدته إنك استقيموا واعتدلوا ولا تختلفوا يرحمكم الله. صلى الله تعالى صلي فرض الجمعة ركعتين أداء من الله تعالى. الله أكبر. وجه للذي فطر السماوات والأرض
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات
الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك. السلام عليك. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا كما صليت على سيدنا وبارك على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan sama ada kami sedari maupun kami tidak sedar ya Allah. Ampun dosa ibu bapa kami yang melihara kami daripada kecil hingga dewasa ya Allah. Jadikanlah kubur ibu bapa kami daripada taman-taman syurga ya Allah. Jangan jadikan kubur ibu bapa kami daripada lubang neraka ya Allah. Terimakanlah amal salat kami sebagai amal salat orang-orang yang khusyuk ya Allah. Jadikanlah salat kami sebagai penghalang untuk melakukan perkara fahsyat dan mungkar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami derhaka kepadamu ya Allah. Jangan kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami tidak sempat bertaubat terhadap kesalahan kami ya Allah. Jangan kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami bergelumang dengan dosa dan maksiat ya Allah. Jangan kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami makan harta yang haram ya Allah. Jangan kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami tidak menunaikan tanggungjawab kepada ahli keluarga kami ya Allah. Jangan kau cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami tidak menunaikan tanggungjawab kepada agama dan perjuangan-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami zuriat keturunan yang baik ya Allah. Jadikan anak kami anak yang soleh yang boleh mendoakan kepada kami ketika kami berada dalam kubur nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah anak kami terlibat dengan kancah zina ya Allah. Jauhkanlah anak kami terlibat dengan pergaulan bebas laki-laki dengan perempuan ya Allah. Kau jadikanlah anak isteri kami memakai pakaian mengikut syariat bukan mengikut adat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau berikanlah hidayah dan taufik kepada saudara-saudara kami ajaran sebagaimana Nabi-Mu ajar ya Allah. Kasihanilah mereka saudara kami ya Allah. Mereka ibu bapa kami ya Allah. Mereka mertua kami ya Allah. Mereka anak menantu kami ya Allah. Mereka saudara kandung kami ya Allah. Mereka rakan sejawat kami ya Allah. Mereka jiran tetangga kami ya Allah. Mereka orang rapat dengan kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, peliharakanlah diri kami, kaum keluarga, masyarakat dan negara kami daripada wabak Covid ini ya Allah. Kau angkatkanlah wabak Covid ini yang berlaku di negara kami ya Allah. Rabb Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam
ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Demikian tadi solat fardu Jumaat yang kita pun sama-sama ikuti dan juga yang diimamkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Haji Idris bin Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Alhamdulillah, baiklah para penonton, semoga dengan penyampaian khutbah yang disampaikan sebentar tadi dapat memberikan keinsafan dalam diri kita insya-Allah dan juga dapat memberikan keimanan dan juga meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka untuk saya kongsikan serba sedikit berkenaan dengan khutbah yang boleh kita jadikan sebagai pengajaran yang disampaikan sebentar tadi. Yang pertama, amanah itu adalah merupakan yang sangat berat untuk kita, namun kita perlu laksanakannya walaupun ia setinggi gunung ganang. Dan seterusnya, jauhilah segala perkara yang boleh mendorong kepada rasuah, salah guna kuasa dan kemungkaran yang lain. Seterusnya, para masyarakat, para penonton yang berada di luar sana perlu memberi kepercayaan dan penuh kepada agensi agama dalam melaksanakan tugas mereka. InsyaAllah. Alhamdulillah, selesai sudah siaran langsung solat Jumaat yang kami bawakan hari ini dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Alhamdulillah, insyaAllah sehingga kita berjumpa lagi. Saya Amir Ashraf Rosidan, mewakili jurubahasa isyarat Muhammad Zaid Abdul Samad dan juga penerbit Siti Fazaliza. Saudara, jadilah insan yang terbaik seperti mana pesan Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberikan manfaat kepada insan yang lain. Wallahu alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.